Assalamualaikum dan salam sejahtera. MG Flash 14 Jun bersama saya Nur Ayuni Johari. Berita utama, ujian penilaian kelas kafar UPKK bagi calon tahun 2020 dan 2021 dijangka dilaksanakan secara serentak tahun ini. Ketua Pengarah Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM Datuk Abdul Aziz Jusoh berkata ia meliputi pelaksanaan ujian bertulis dan akan mengikut jadual serta perancangan yang ditetapkan. Ujarnya dalam satu kenyataan pelaksanaan itu akan mematuhi sepenuhnya garis panduan pengoperasian kelas Al-Quran dan Fardu Ain Kafar serta sekolah agama dan konsep norma baharu. Malah langkah penerusan UPKK juga mendapat kelulusan Majlis Keselamatan Negara MKN pada 9 Jun lalu berdasarkan pandangan dan ulasan daripada pihak Kementerian Kesihatan. Datuk Abdul Aziz berkata UPKK mempunyai 8 subjek iaitu subjek amali, 1 subjek ujian lisan dan 5 subjek bertulis. 2 subjek penilaian amali iaitu mata pelajaran amali solat dan penghayatan cara hidup Islam. Penilaian telah bermula dari awal takwim persekolahan 2021 selaras Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Manakala pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR diambil kira oleh guru ketika operasi sekolah ditutup selain ujian bulanan serta aktiviti dalam dan luar bilik darjah. Bagi subjek Al-Quran meliputi ujian lisan tadarus dan tilawah hafazan dan tafsir pula, ia akan dinilai guru masing-masing yang dijadualkan pada sepanjang September depan. 5 mata pelajaran bertulis iaitu Ulum Syariah, Sirah, Jawi dan Had, Adab serta Luhatul Quran bakal dilaksanakan bermula dari 4 hingga 7 Oktober ini. Tambah beliau, UPKK masih relevan dan terbukti menerusi pertambahan calon setiap tahun yang menunjukkan kesedaran bagi menjadikan kafar sebagai pengukuhan ilmu Islam. Dalam pada itu, beliau berkata JAKIM sentiasa mengambil perhatian dan memahami keresahan ibu bapa berkaitan pelaksanaan UPKK pada kali ini dalam situasi semasa wabak COVID-19. Sehubungan itu, JAKIM optimis usaha kerajaan menangani penularan pandemik itu khususnya aspek kesihatan murid dan petugas peperiksaan serta bersedia sebarang kemungkinan. Sebuah lori membawa sekumpulan pekerja warga asing yang memakai gelang kuarantin di Sungai Petani Kedah ditahan polis selepas video dan gambar mereka tular di media sosial. Ketua Polis Daerah Kuala Muda SCP Azli Abu Shah berkata, lori itu ditahan ketika sedang membawa kumpulan tersebut ke Pusat Kesihatan Daerah PKD Kuala Muda sekitar 5 petang semalam. Jelasnya seramai 48 pekerja di sebuah kilang pemprosesan ayam di Sungai Lalang Bedong dikesan positif dan dipakaikan gelang merah jambu untuk pulang ke asrama penginapan mereka. Hasil siasatan mendapati majikan kilang itu telah mengatur 3 buah lori untuk membawa seramai 135 pekerja kilang ke PKD untuk dilakukan ujian caritan. Azli berkata lori yang ditahan kereta peronda polis semalam adalah kenderaan yang membawa kumpulan terakhir pekerja kilang untuk pulang ke asrama. Orang ramai yang menyaksikan tindakan lori membawa pekerja terbabit telah bertindak merakam video dan gambar hingga menyebabkan kemarahan dalam kalangan penduduk tempatan. Bagaimanapun pemandu lori itu telah disaman kerana kesalahan mengikut Seksyen 23/2 Akta Pengangkutan Jalan 1987 kerana menggunakan lesen kenderaan memandu LKM bagi tujuan lain. Dalam pada itu, pihak pengurusan kilang juga disiasat Seksyen 22/B Akta 342 kerana kesalahan tidak mematuhi perintah yang dikeluarkan pegawai yang diberikan kuasa serta disiasat di bawah Seksyen 270 Kanun Kesesaan kerana perbuatan cuai yang mungkin merebakkan penjangkitan penyakit yang berbahaya kepada nyawa. 3 lelaki yang terlibat dalam satu rakaman video mempersendakan azan dan ayat suci Al-Quran tampil membuat permohonan maaf. Ketiga-tiga individu itu memuat naik rakaman video mengakui kesilapan mereka yang telah dilakukan dan meminta maaf kepada seluruh umat Islam di negara ini. Salah seorang pemuda terbabit yang memperkenalkan dirinya sebagai Ruban berkata dia memohon maaf kepada semua umat Islam di atas kesilapannya. Ujarnya ketika rakaman itu dibuat, mereka sedang bermain cabaran makan pedas pada ketika itu. Saya tidak bermotif apa-apa rasis dalam video ini. Saya dan kawan-kawan saya mengadakan satu challenge iaitu Ghost Pepper Challenge. So oleh kerana tu saya tidak boleh menahan kepedasannya sebab ghost pepper tu dia terlalu pedas. So
saya letak tangan saya di telinga. Tetapi salah satu kawan saya yang tengah merekod video tu, dia menggunakan ayat yang tidak sepatutnya dengan menyuruh saya buat sekali lagi. Saya tidak tahu dia akan buat benda yang seperti ini. Saya ingin memohon maaf atas kesilapan besar yang saya dan rakan-rakan saya buat. Saya dan kawan-kawan saya berjanji supaya benda ini tidak berulang lagi. Saya Brandon Eng yang merakam video yang viral baru-baru ini. Di sini saya memohon maaf dan ampun kepada Yang Berhormat atas kesalahan saya dan disebabkan oleh saya melafazkan perkataan yang berkaitan apabila merakam video tersebut dan jadinya viral. Sebab perlakuan saya ini memang sensitif sebab melafazkan perkataan tersebut dan saya tak patut buat macam itu lagi sekali. Saya telah menggunakan perkataan yang tidak sepatutnya digunakan yang telah menyebabkan ramai yang tidak terima atas kelecehan saya. Sekali lagi saya memohon maaf. Baru-baru ini, tular rakaman video berdurasi 31 saat menunjukkan beberapa lelaki kelihatan mempersendakan azan dan ayat suci Al-Quran tular di media sosial. Perbuatan mereka itu menerima kecaman netizen dan ingin pihak polis mengambil tindakan atas dakwaan menghina Islam. Allah Rabbal Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Seorang pemandu lori melecur tangan kiri dalam insiden kebocoran gas oksigen di blok kejuruteraan Hospital Kuala Lumpur HKL petang semalam. Komander Operasi Timbalan Penguasa Bomba 2, Muhammad Irwan Hasian berkata mangsa yang melecur di bahagian tangan kiri dan telah dihantar ke unit kecemasan hospital itu untuk rawatan. Jelasnya kejadian berpunca daripada kebocoran paip penyambung lori tangki berkapasiti 7,000 liter membawa bekalan gas oksigen semasa mengisi bekalan gas oksigen ke tangki hospital berkenaan. Pihaknya yang menerima panggilan mengenai kejadian itu telah menggerakkan sekumpulan 17 anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Titiwangsa serta BBP Jalan Tun Razak. Setibanya di lokasi mendapati berlaku kebocoran gas oksigen di luar bangunan blok kejuruteraan dan persekitaran di lokasi itu dipenuhi kepulan seperti asap berwarna putih. Bagaimanapun pasukan bomba daripada unit hazmat telah berjaya menutup paip penyambung terbabit dan kerja-kerja pembersihan dilakukan. Sekian dahulu MG Flash buat masa ini. Terus bersama kami untuk perkembangan terkini dari masa ke semasa hanya di platform media sosial Malaysia Gazette di Facebook, Twitter, Instagram dan juga YouTube atau melalui portal di www.malaysiagazette.com. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.